Kita akan bincangkan tentang sambutan Hari Malaysia yang akan menjelang tiba dalam beberapa hari saja lagi. 6 hari berbaki untuk kita menyambut Hari Malaysia ini. Dan kita akan bersama dengan Datuk Seri Haji Muhammad Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia bagi membincangkan perancangan kementerian ke arah menyambut Hari Malaysia dalam suasana norma baru ini. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Terima kasih Terence dan Pak Tanah kerana sudi menjemput saya ke rancangan SPM pada pagi ini untuk memperkatakan lebih lanjut tentang persiapan sambutan Hari Malaysia. Datuk Seri, kita sedia maklum bahawa negara kita unik dalam pada menyambut bulan kebangsaan ini. Bukan sahaja 31 Ogos tapi juga 16 hari bulan September dijadikan sebagai dua tarikh keramat yang kita raikan sebagai tarikh pembentukan negara yang kita cintai ini. Mungkin kita boleh kongsikan sedikit tentang signifikannya Hari Malaysia. Terima kasih Terence. Seperti mana yang diperkatakan tadi, kita sedang maklum bahawa Tanah Melayu mula merdeka pada 31 Ogos tahun 1957 dan ini disusuli dengan pembentukan gagasan Malaysia yang mana merangkumi Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak, yang mana pembentukan itu secara resminya pada 16 September tahun 1963. Jadi oleh sebab kedua-dua peristiwa ini amat bersejarah pada kita rakyat Malaysia, maka kita sambut kedua-duanya sekali tiap tahun. Ini menunjukkan bahawa kita amat menghargai perjuangan tokoh-tokoh dan pejuang-pejuang kemerdekaan dan juga mereka yang terlibat dalam pembentukan Malaysia itu sendiri. Datuk Seri, tahun ini tema kita Malaysia Prihatin terus dikekalkan dan terus juga diraikan, didukung melalui mesej keluarga Malaysia yang disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Bagaimana Datuk Seri melihat penggunaan mesej ataupun penyampaian mesej Malaysia Prihatin ini kepada seluruh rakyat dengan mengekalkan tema sambutan yang sama? Terence, tahun ini kita masih lagi mengekalkan tema yang sama untuk sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan sebelum ini, iaitu Malaysia Prihatin. Ini merupakan tahun kedua kita mengekalkan tema yang sama, yang mana menunjukkan bahawa tema ini masih lagi relevan dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan sudah tentu tema ini dapat digambarkan dengan bagaimana kita rakyat Malaysia telah bersatu padu, bekerjasama dengan komitmen yang tinggi untuk kita sama-sama berhadapan dan memerangi COVID-19. Jadi sudah tentu semangat kesatuan itu, kebersamaan itu dapat direalisasikan dalam konsep keluarga Malaysia. Seperti mana yang diaspirasikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam ucapan pertama beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Jadi sudah tentu dengan berdasarkan pada konsep keluarga Malaysia, kita sebagai satu keluarga tanpa mengira bangsa, keturunan, pahaman agama dan sebagainya, kita bersatu sebagai keluarga yang mana kita sama-sama sendiri memperjuangkan ataupun berhadapan ataupun memerangi pandemik COVID-19 itu sendiri. Seterusnya, Datuk Seri, kita ke perkara yang sememangnya dibimbangkan juga. Sambutan yang bakal dilangsungkan ini akan disempurnakan di Sabah. Kes-kes juga adalah tinggi di negeri Sabah. Bagaimana cabaran yang begitu besar akan digalas oleh kementerian dalam pada menyambut Hari Malaysia dalam suasana norma baru? Terence, seperti mana yang dinyatakan oleh saudara Terence tadi, sambutan kali ini seperti juga sambutan tahun lepas, kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19. Ini sesuatu perkara yang mana kita tidak pernah lalui tahun-tahun sebelumnya, di mana kita sentiasa menyambut sambutan Hari Malaysia dan juga sambutan Hari Kebangsaan dalam skala yang begitu besar. Kita lihat ramai orang-orang awam yang membanjiri
kawasan sebagai contoh bila kita sambut Hari Kebangsaan, ramai rakyat Malaysia, orang awam yang membanjiri kawasan dataran Merdeka. Tetapi berlainan pada kali ini dan bermula pada tahun lepas oleh sebab kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan oleh sebab kita masih juga meneruskan kedua-dua acara ini, tanda penghargaan kita, tanda kesetiaan kita dan tanda kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia, maka kita adakan juga acara ini dalam skala yang agak sederhana di mana dengan pematuhan SOP yang ketat. Dan alhamdulillah bila kita mengadakan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dengan skala yang kecil, alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan memeriahkan majlis sambutan tersebut walaupun dengan kehadiran fizikal yang begitu terhad, tapi saya dapat lihat dan dapat saksikan semangat tinggi di kalangan rakyat Malaysia yang sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan pada ketika itu. Dan kita berharap semoga dengan sambutan Hari Malaysia di Kota Kinabalu Sabah ini juga sama-samalah kita rakyat Malaysia untuk memberikan komitmen yang tinggi, sokongan yang tinggi untuk kita sama-sama meraihkan Hari Malaysia itu sendiri. Dan ini merupakan cabaran juga khususnya pada kami sebagai penganjur yang mana atas sokongan daripada pelbagai kementerian dan agensi-agensi lain yang mana dengan kerjasama dengan pihak Kerajaan Negeri Sabah juga untuk penganjuran Hari Malaysia ini, sudah tentu ini sesuatu perkara yang bukan mudah, tetapi alhamdulillah kita akan laksanakan dengan sebaik mungkin. Datuk Seri, apakah antara SOP yang akan diperkenalkan di Sabah nanti untuk menyambut Hari Malaysia ini? Kerana SOP ini juga akan diguna pakai nanti oleh semua acara-acara berskala nasional yang akan dijalankan selepas ini apabila kita memasuki fasa endemik. Ya, Terence, sebenarnya untuk kali kedua ini juga dan seperti tahun lepas, kita juga telah memperkenalkan SOP yang begitu ketat sekali. Dan SOP ini yang kita rangka telah pun kita bentangkan dalam mesyuarat sidang MKN dan telah pun diluluskan. Bermula dengan penyediaan SOP untuk Hari Kebangsaan dan juga diikuti dengan penyediaan SOP untuk sambutan Hari Malaysia. Dan sudah tentu SOP kita itu adalah bertujuan untuk mengekang daripada penularan pandemik COVID-19 itu sendiri. Dan sudah tentu pada untuk SOP ini juga, apa yang penting adalah kita mewajibkan, pertama adalah semua yang terlibat itu sama ada hadir secara fizikal ataupun yang terlibat hadir secara fizikal, penglibatan mereka melalui pelbagai persembahan termasuk kru-kru teknikal dan mereka yang di belakang tabir hendaklah telah pun melengkapkan 2 dos vaksin itu sendiri dan telah pun matang. Orang kata dah sampai, contoh kalau kita ambil vaksin Pfizer, maknanya 2 dos itu selepas 14 hari kita kira, barulah kita kira tempoh yang matang. Jadi untuk di Sabah juga sama juga SOP yang sama kita kuasakan untuk SOP semasa Hari Kebangsaan, di mana yang kedua juga adalah mewajibkan siapa yang terlibat untuk mereka mengambil swab test ujian COVID-19. Dan satu yang saya juga ucap terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri Sabah dengan kerjasama mereka juga telah menyediakan kemudahan klinik-klinik untuk mereka yang terlibat secara fizikal itu untuk mendapatkan perkhidmatan swab test itu sendiri. Dan dengan itu kita dapat tahu keputusan secepatnya mungkin. Dan sudah tentu SOP asas yang perlu dipatuhi oleh mereka yang terlibat. Sebagai contoh penjarakan fizikal, pemakaian face mask dan juga sanitasi itu sendiri. Jadi kita harap dengan pematuhan SOP ini kita dapat mengelakkan sebarang penularan daripada pandemik COVID-19 itu sendiri untuk acara ini. Ya, kita pernah menganjurkan acara-acara berskala nasional sebelum ini dan sifar sebenarnya jangkitan, dan ini menunjukkan satu kejayaan pihak kementerian dalam menganjurkan acara-acara dalam keadaan SOP penuh. Datuk Seri, apakah fokus utama kepada sambutan Hari Malaysia kelak pada tahun ini? Untuk tahun ini, Terence, kebiasaannya bila kita sambut Hari Malaysia, kita tengok sambutan ini digilir-gilirkan antara Sabah dan juga Sarawak.
Kali ini giliran Kerajaan Negeri Sabah untuk menganjurkan acara berprestij ini, bersejarah ini pada 16 September iaitu di Sabah International Convention Centre SICC pada waktu malam. Kebiasaan sambutan Hari Malaysia ini disambut pada waktu malam berlainan dengan sambutan Hari Kebangsaan pada waktu siang. Jadi untuk sambutan kali ini, kebiasaannya kalau kita lihat sebelum ini sambutan cuma tertumpu kepada negeri yang menganjur sama ada Sabah atau Sarawak. Tetapi sebab pada kali ini atas saranan daripada Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Anwar Haji Musa, yang mana telah memberikan kita satu tanggungjawab di mana sambutan ini seharusnya juga disambut di negeri-negeri yang lain di Malaysia, bukan saja tertumpu di negeri yang menganjurkan sebagai contoh Sabah. Sebab itu kita melalui Jabatan Penerangan Malaysia, kita telah mengadakan kerjasama strategik dengan pihak-pihak kerajaan negeri supaya pada 16 September itu sambutan diadakan di semua negeri-negeri, khususnya di kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri itu sendiri, di mana juga terlibat juga termasuk juga kawasan-kawasan parlimen sudah tentu. Jadi pada 16 September itu akan dianjurkan juga pelbagai program dengan kerjasama strategik antara Jabatan Penerangan Malaysia dan juga kawasan-kawasan parlimen untuk kita sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia itu sendiri. Datuk Seri, seperti yang Datuk Seri sebutkan tadi, suasana ketika sambutan Hari Kebangsaan sebelum pandemik adalah meriah dengan himpunan orang ramai sehingga berpuluh ribu di kawasan dataran dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan kita sekarang, bagaimana untuk orang ramai menzahirkan semangat cintakan negara dan turut serta dalam sambutan Hari Malaysia ini? Ya, Terence, seperti mana saya nyatakan tadi, pada kali ini sambutan tidak akan melibatkan penonton awam, orang ramai yang hadir ke tempat sambutan itu sendiri, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi walaupun dalam keadaan yang begitu terhad, pergerakan kita terhad sebab kita perlu patuh pada SOP yang telah pun ditetapkan dan diluluskan oleh pihak MKN dan Kementerian Kesihatan. Dan atas keberhadiran secara fizikal itu yang begitu terhad, di mana kita lihat semasa sambutan Hari Kebangsaan cuma seramai 50 saja yang hadir, termasuk VVIP yang hadir secara fizikal. Dan untuk di Kota Kinabalu Sabah ini juga kehadiran fizikal telah pun ditetapkan tidak melebihi 63 orang, termasuk VVIP, termasuk jugalah tuan yang terutama di Sabah sendiri dan juga VIP yang lain, termasuk juga Yang Berhormat Perdana Menteri, yang termasuk juga Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah dan Sarawak dan juga deputi jemputan yang lain. Dengan kehadiran tidak begitu ramai, sudah tentu kita salah satu cara untuk kita memeriahkan lagi acara ini adalah dengan kita mengadakan pelbagai program-program pertandingan yang dianjurkan oleh pihak kerajaan negeri Sabah sendiri. Jadi antara program-program yang telah pun diaturkan banyak sebenarnya, Terence. Antaranya adalah pertandingan mencipta lagu sempena Hari Malaysia, dan ada juga e-culture gaming. Hari Malaysia ini untuk orang muda lah, Terence. Bukan untuk kita berdua lah, saya ingat. Ini untuk orang muda, Terence. Dan kita ada pertandingan mural at Merdeka. Dan juga ada pertandingan bercerita untuk kanak-kanak. Maknanya pertandingan ini juga merentasi pelbagai umur dan sebagainya. Jadi termasuk juga pertandingan teka silang kata dan juga Ilham TikTok Merdeka Challenge. Jadi pelbagai pertandingan telah pun direncanakan, disediakan oleh pihak penganjur iaitu pihak Kerajaan Negeri Sabah sendiri. Dan kali ini setakat ini kerjasama kita, KKMM dan juga pihak agensi Kerajaan Negeri Sabah amat baik sekali dalam persediaan penganjuran Hari Malaysia. Dan saya boleh nyatakan setakat ini persiapan kita
hampir sudah 85%, Terence. Baik, Datuk Seri, apakah mesej sambutan Hari Malaysia Datuk Seri kepada semua rakyat Malaysia yang sedang menonton siaran ini, dan juga galakkan kepada mereka untuk menyertai salah satu daripada program yang dianjurkan ikut kesesuaian masing-masing? Terima kasih, Terence. Sambutan Hari Malaysia dan juga sebelum ini Hari Kebangsaan memanglah sambutan yang kita sentiasa adakan setiap tahun semenjak kita mencapai kemerdekaan dan semenjak kita penyatuan menjadi sebuah negara Malaysia pada tahun 1963. Jadi sudah tentu kita sambut setiap tahun tanpa kegagalan untuk kita menyambutnya. Jadi seperti juga setiap tahun kita menyambut hari jadi kita, jadi begitu juga Hari Malaysia ini perlulah disambut dengan penuh kemeriahan walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 itu sendiri. Jadi saya berharap dengan sambutan Hari Malaysia ini dapat mengukuhkan lagi hubungan kita antara rakyat Malaysia, dapat memperkukuhkan lagi semangat kebersamaan kita selaras dengan aspirasi keluarga Malaysia seperti mana aspirasi daripada Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan saya harap semua rakyat Malaysia dapat sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia dengan terlibat secara aktif dalam pelbagai pertandingan, dan setidaknya kita harap juga agar mereka dapat sama-sama menonton acara ini secara live, secara langsung yang akan diadakan pada 16 September jam 8.30 malam di semua saluran TV tempatan. Jadi saya harap pada 8.30 malam itu semua rakyat Malaysia yang walaupun mereka tidak dapat hadir secara fizikal, mereka bolehlah berada di hadapan kaca TV masing-masing untuk menonton pelbagai program siaran yang telah pun disajikan. Ya, terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami, bukan sahaja di Kaca TV tapi juga di Facebook Live dan juga di pautan-pautan virtual yang akan kita bawakan kepada anda seperti RTM Klik. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami pagi ini. Terima kasih, Terence, dan selamat Hari Malaysia, Terence, dan juga Fatana. Selamat Hari Malaysia, Datuk Seri. Dan itu dia mesej daripada Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia sendiri kepada anda semua yang bakal menyambut Hari Malaysia bersama. Kita sebuah keluarga yang besar, 32 juta rakyat Malaysia. Jadi sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang dan menunjukkan kezahiran cintakan negara itu kepada Malaysia yang tercinta. Terima kasih Datuk Seri sekali lagi.